Aloha, Assalamualaikum Seafood Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din, Alhamdulillah, Allah bagi kesihatan. Sekarang kita nak cerita pasal teori untuk Boba Galaxy musim 2 isu 22. Yes, kita nak bincang pasal isu 22. Dah 21 isu kita baca. Sekarang masa untuk bincang isu 22. Tapi sebelum kita bincang apa-apa, obviously Abang Din kena ingatkan semua untuk subscribe ke channel Seafoodin. Terima kasih banyak-banyak sebab sokong abang. Let's go. Kita nak bincang pasal isu 22. Untuk perbincangan ini kita akan tengok apa sneak peek yang kita dapat dari isu 22, isu 21 lah. Okey, so kita pergi tengok dia punya setiap panel yang ada ni. So kita mulakan dengan panel paling atas. Kita nampak gambar yang korang nampak kat belah kiri ke belah kanan korang apa tak pasti. Dan kita nampak gambar tu. Yang kita nampak dekat situ ada satu macam apa orang kata satu teks. Okey, teks bubble. Lepas tu tulis planet Guralatan. Okey, planet Guralatan. Okay, tapi dengan cara yang menampak macam ibarat diorang jerit macam planet Guralatan. Macam tu, macam terkejut. Okay, sebab ada line-line putih tu. Okay, dan selepas tu kita nampak macam pokok-pokok. But that's it. Okay, tu je yang kita nampak. Lepas tu kita pergi ke panel yang kocik ni. Okay, tak tahu korang nampak atau tidak. Panel yang ada Ying ni. Okay, panel yang ada Ying ni sekarang kita nampak muka Ying yang terkejut. Dan bawah tu ada text bubble. Dia kata, kita kena laporkan pada komander pasal benda ni. Okay, tak pasti siapa yang cakap. Tapi kalau dari segi pakaian, maybe Boy. Okay, tak pasti lah. Biasanya Boy lah. Okay, muka Ying yang terkejut. Lepas jerit planet Guralatan. Lepas tu Boy cakap macam ni. Dan itu je lah yang kita ada kat panel ni. Dan kemudian panel yang terakhir kita nak bincangkan panel ketiga. Laju kan abang bincang. Panel ketiga kita adalah Fang dengan muka macam poyo-poyo sikit. Dia dah buka dia punya helmet by the way. Dia cakap, betul, ini dah jadi misi Tapops. Aku tahu orang yang paling sesuai untuk siasat perkara ini. Apa yang kita nampak sekarang, kita nampak Fang pegang satu benda bulat. Lepas tu dia tahu orang yang boleh siasat perkara ini. Sebelum kita bincang siapa orang tu, abang rasa lebih baik kita cerita dulu tentang observation lain. Contohnya dengan pokok-pokok ni dan juga dengan pakaian mereka. Abang rasa mereka masih di atas planet Baraju. Mereka on the way nak naik kapal untuk balik ke bumi atau untuk sekarang ni mungkin untuk ke stesen Tapops. Kenapa abang cakap diorang kat planet Baraju? Sebab pakaian Ying masih pakaian baju sejuk dan pakaian Fang lah dengan masih dengan armor batu api beku, baku bara, tak kisah. Masih dalam armor dia lah. Dan pokok-pokok ni mengingatkan abang kepada hutan Talistiwa. Okey, hutan Talistiwa kita dapat tengok sikit hutan Talistiwa ni pada isu yang ke-18. Kalau korang ada isu 18 boleh buka balik. Hutan Talistiwa ni banyak pokok-pokok. So, ialah hutan kan. Okey, so abang rasa diorang masih di Baraju but on the way nak nak pergi ke kapal dan diorang ada perbincangan. So, ni perbincangan diorang on the way ke kapal lah sebab diorang letak kapal diorang kan dekat hutan Talistiwa. Okay, so lepas tu kita nak bincang pasal benda ni lah, pakai pasal benda ni pula. Okay, benda ni abang rasa adalah power, bukan power sfera tapi power source. Okay, bateri untuk robot-robot daripada Pak Pato. Kenapa abang cakap macam tu? Sebab kita nampak benda ni dekat senapang senapang kedua-dua ketua kumpulan tu, siapa tu Yanari dengan Mas Gardu kan. Kita nampak dekat dia punya senapang tu lebih lagi Yanari lah, warna dia merah. Dan kemudian kita juga nampak benda yang sama dekat kedua-dua robot besar tu robot siapa tu namanya, robot Mas Mawais dengan robot Panglima Pairapi yang warna merah dekat Panglima Pairapi. So kalau kita tengok betul-betul dekat benda Allah ni, okey, bentuk dia bulat. Okay, ada macam kemungkinan diri power speed tapi it's not, okay, sebab kat atas ni kalau tengok betul-betul kalau korang betul-betul tengok kat atas ni macam nampak ada benda yang connected dengan dia yang dah patah. Okay, benda ni telah dipatahkan. Dan kalau korang tengok betul-betul lagi kat sini, tak tahu korang nampak tak melalui skrin abang ni, kat sini dia macam ada macam elektrik, okay, dan warna dia merah. Tu yang buatkan abang rasa memang betul lah tu. Mungkin benda ni, teknologi ni datang daripada planet Guralatan. Apa yang planet Guralatan diorang menjerit ni, benda ni lah pasal benda ni. Okay, mungkin diorang tanya, Fang apa benda yang kau pegang tu Fang? Lepas tu Fang macam, oh ya, aku pegang benda ni, aku rasa benda ni adalah bateri dari planet Guralatan. So, planet Guralatan? Cerita. Okay, maybe I don't know. Okay, ataupun ada benda lebih besar lah kan, sebab diorang nak kena bagi tahu pasal benda ni dekat komander. Maksudnya benda tu besar. Alright, sekarang kita bincang siapa yang orang yang paling sesuai yang Fang maksud kat ni. Okay, dalam kepala abang sekarang, abang cuma ada satu kandidat yang paling sesuai, iaitu Kaizo.
Abang Feng, Captain Kaizo. Okay, mungkin orang lain, mungkin orang yang kita tak pernah jumpa, karakter Tapops baru, ataupun mungkin karakter lain, contohnya Laksamana Tarung ke apa. Tapi buat masa ni hati abang paling kuat pergi ke arah Captain Kaizo sebagai orang yang paling sesuai untuk menyiasat hal ini yang ada kaitan dengan planet Geratan. Okay, sebab utama dia, sebab Kaizo dengan Feng sendiri dah pernah pergi ke planet Geratan dalam Bobo Boy Movie 2. Kalau lupa abang bagi tahu lah. Okay? Dalam Bobo Boy Movie 2, diorang dah pergi planet Geratan. Diorang tengok keadaan planet Geratan selepas Rataka serang planet tu. Jadi apa yang akan berlaku dalam isu 22? Kita ada satu clue daripada Encik Anas. Okay? Encik Anas punya GIF. Encik Anas bagi GIF ada meeting dalam isu 22 ni. So abang punya pandangan sangat mudah. Kan tadi dia cakap kena laporkan pada komander kan. So abang rasa meeting tu adalah meeting Tapops. Abang dah cakap benda ni boleh tahan lama jugalah. Okay, abang cakap ini meeting Tapops, bla bla bla. Masa beberapa minggu lepas lah abang ada buat video kan. Lepas tu abang rasa hari ni dah confirm lah meeting tu adalah meeting Tapops. Tak tahu siapa yang akan pergi meeting tu. Mungkin semua Koko Taim, ataupun mungkin beberapa orang Koko Taim yang kena masuk dalam meeting tu dan bincangkan tentang perkara ini yang mereka laporkan ni. Okay? So mereka lapor pada komander. Mungkin komander rasa benda ni besar, jadi dia panggil meeting untuk ahli-ahli besar Tapops untuk cari jalan penyelesaian. So abang rasa sesuatu benda yang kita akan tengok dalam isu ini. Bermakna kumpulan Koko Taim ni akan pergi ke Tapops. Mereka akan pergi ke Tapops, dan sebab itulah abang rasa memang sesuai sangat kalau orang yang istimewa, orang yang betul tu adalah Captain Kaizo. Kita akan bincang lagi sepasal Captain Kaizo dan kenapa abang rasa Captain Kaizo ni adalah orang yang akan join mereka dalam misi ni. Dalam video lain abang akan bincang pasal Captain Kaizo dan inilah apa benda-benda ni sebab dalam video yang lain. Alright, sebab sekarang kita nak bagi satu lagi clue daripada Cik Anas apa yang mungkin akan berlaku dalam isu 22 nanti. Selain daripada tweet GIF tu, Cik Anas juga ada tweet something beberapa hari lepas. Cik Anas cakap, okay, sekarang isu 21 dah habis, bermakna arc Baraju dah habis. Kita akan masuk arc terakhir sekarang dalam Bobo Boy Galaxy musim 2. Terima kasih sebab support. Lepas tu ada tweet follow up. Cik Anas cakap berapa banyak isu, apakah nama isu, dan apa yang terjadi dengan pokok Okuat. Semuanya akan terjawab tak lama lagi. Itu tweet Cik Anas. So abang nak bincang sikit pasal benda-benda tu lah. Abang rasa bila kita pergi balik ke Tapops, ada kemungkinan yang kita juga akan dapat tahu update untuk pokok Okuat. So abang ada buat research sikit berdasarkan kita punya komik-komik sebelum-sebelum ni. Nak cerita sikit pasal Okuat. Okuat ni dia dah duduk, okey, benih Okuat tu dah duduk dalam pasu buat, boleh tahan lama juga. Okey, last time kita dapat update tentang pokok Okuat dah besar pada isu 18. Okay, abang akan tunjukkan korang gambar lah. So pada isu 18 pokok ni cukup besar, cuma belum berbuah. Dan daripada panel yang kita tengok ni, sekarang ni dah lebih dari sebulan dah dalam masa dunia Bobo Boy pokok tu berada di situ. Kenapa abang cakap macam tu? Sebab even dalam isu 18 20 hari berlaku dengan sekelip mata. So Bobo Boy kita last tengok pada muka surat pertama sekali, muka surat 5 ni. Wah, teranggar. Kita tengok ni daripada muka surat 5 dia nampak dia besar macam ni. Lepas tu ada skip 10 hari, lepas tu skip lagi 10 hari, ada 20 hari skip. Lepas tu baru mereka ke planet Baraju. Okay, baru mereka ke planet Baraju. So abang expect dah sebulan dah daripada kita tengok tu. So pokok ni dah besar dah. So lepas sebulan abang rasa dah jauh lebih besar. Dan abang rasa pokok tu mungkin dah hampir ready untuk berbuah. Dan abang rasa dalam Agni form Bobo Boy akan at least dapat berbuah makan lah kot. Abang rasa okay, berbuah makan ada kemungkinannya. Alright, ini adalah satu teori yang abang terfikir selepas abang baca isu 21. Abang rasa nanti kita nak akan tengok Koko Taim dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Abang rasa macam itulah. Okay, sebab abang tak rasa mereka semua patut berada di Tapops. Abang tak rasa mereka semua perlu berada di Tapops. Abang rasa mereka akan berpecah 3 kumpulan. Okay, ini satu teori sahaja. Abang rasa ni salah. Okay, 90% salah. Tapi ada kemungkinan dia betul. So jom kita cerita lah. Okay, sebab abang ada teori ni, abang cakap je. Abang rasa Tapops akan berpecah pada 3 kumpulan. Dan mereka akan bertemu semula dalam isu terakhir untuk lawan bersama-sama. Mungkin macam itulah. Tapi buat masa ni dia akan berpecah untuk 3 kumpulan. Abang rasa Yaya dengan Ying akan letak pada satu kumpulan. Dan mereka lah yang sebenarnya akan duduk dalam meeting tu. So satu tim yang akan pergi ke Tapops dan layan semua orang-orang Tapops dan laporkan semua pada komander dan sebagainya adalah Ying dan Yaya. Okay, itu yang pertama. Lepas tu sekarang tim yang kedua adalah tim Feng dan
Gopal. Alright, aku orang mesti macam Fang dengan Gopal bang. Yes, Fang akan bersama dengan Gopal, bersama dengan Captain Kaizo, dan mungkin even akan returnnya Lieutenant Lahab. I don't know. Bersama dorang akan pergi ke planet Goralatan. Okay, dorang akan pergi ke planet Goralatan untuk buat siasatan macam yang Fang cakap. Okay, orang yang paling sesuai untuk buat siasatan tu, abang cakap tadi Kaizo. So ada possibility Fang, Gopal, Kaizo akan pergi ke planet Goralatan. Manakala Bobo Boy dan Kuali akan pulang ke bumi untuk pergi ke Tapop Siu untuk settlekan hal di Tapop Siu juga. Okay, so ada 3 jalan cerita, tapi jalan ceritanya basically yang simple-simple lah, dan mungkin Fang, Gopal dengan Kaizo ni yang akan jumpa musuh jahat dulu, dan Bobo Boy akan datang kemudian untuk bantu. Dan pada masa yang sama ada jalan cerita Bobo Boy juga berkenaan dengan buah okuat. Alright, berkenaan dengan buah okuat. Saya abang rasa benda tu mungkin berlaku, tapi itulah macam abang cakap, kemungkinan sangat kecil. Abang rasa ini 100% salah. Abang rasa mereka akan bergerak sama macam lebih masuk akal untuk jalan cerita, tapi ada kemungkinan juga mereka berpecah, sebab sebelum ni pun kita pernah tengok diorang berpecah. Maksudnya at least macam diorang tak full team lah. Okay, macam dekat Drops, Fang tak ikut, lepas tu macam dekat Gentar, Bobo dengan Gopal dengan Kuali je. Okay, so ada kemungkinan mereka berpecah kali ni, tapi kita dapat tengok semua orang punya story. Okay, lebih-lebih lagi yang Bobo Boy punya part bila dia nak jumpa dengan Tok Kasa, makan okuat tu, dan juga Fang bersama Kaizo dan Gopal, bagaimana mereka akan berjumpa dan sebagainya, dan selesaikan musuh yang terakhir lah. Mungkin macam tu. Bercakap pasal musuh terakhir main villain, kita nampak dah dia punya siluet. Dia ni siapa? Itu persoalannya, dan banyak sangat tekan-tekan dekat luar sana. And abang rasa abang memang nak bincang lebih mendalam pasal dia. Abang rasa arc yang last ni adalah arc Kaizo dengan Fang. Kalau korang tak ingat, abang cerita sikit pada awal tahun hari tu atau akhir tahun lepas, Cik Nizam ada cakap sesuatu berkenaan arc Kaizo dan Fang. Okay, Cik Nizam cakap nak buat, tapi terpaksa delay. So abang rasa inilah dia finale ni, arc terakhir ni. Tak tahu berapa isu, 3 ke 4 ke 5 ke 6 isu ke, adalah arc Kaizo dan Fang dan Bobo Boy. 3 orang Cik Nizam sebut 3 orang tu. So abang rasa main villain ni ada kena-mengena dengan Fang, sebab abang rasa inilah dia arc yang Cik Nizam cakap tu. So main villain dia kena-mengena Fang. Akak Fang, makcik Fang, saudara mara Fang, ataupun jiran dia ke, somebody yang berkenaan dengan Fang dari planet Gogo Boogie yang nak balas dendam kepada galaksi for some reason. Okay, mungkin dia benci, mungkin diorang ni kumpulan anti Power Sphera. Okay, sebab Power Sphera yang buatkan Gogo Boogie hancur or something like that. Maybe, I don't know. Okay, satu. Yang kedua, ini adalah penguasa asal kuasa Fang yang dahulu. Okay, so dia jahat, tapi Rataka dan Tok Kasa berjaya kalahkan dia. So sekarang dia nak balas dendam kepada penguasa elemental, aka Bobo Boy. Dan dia ambil masa 100 tahun untuk pastikan dia dapat dia dapat cara yang paling bagus. Okay, dia dapat buat something yang paling besar untuk kalahkan Bobo Boy, untuk kalahkan penguasa elemental. Ataupun dia ni just memang musuh lah, dia memang orang jahat lah, dia macam Vargoba, memang jahat sebab dia nak kuasai, nak takluki galaksi, that's it. Okay, dia tak ada backstory ke apa, tapi hati abang cakap karakter ni dia ada connection dengan kita punya karakter lah, Bobo Boy ke Fang ke, dia ada connection tu. Ada yang lebih ganas-ganas, contoh dia cakap karakter ni mak Bobo Boy. Ada yang cakap macam tu, but you know, for now kita just relax dulu. Siapakah karakter jahat ni? Lepas kita baca isu 22, mungkin kita akan dapat lebih clue. Kita akan bincang lebih mendalam lagi. Satu benda yang abang boleh tegur tentang karakter ni, abang rasa karakter ni dia sedang mengumpul selama 100 tahun ni, dia mengumpul sources. Okay, mengumpul barang-barang. Okay, benda yang dia kumpul kita dah tahu dua. Okay, dia kumpul batu logam yang berkualiti tinggi daripada planet Mindara. Okay, sebab planet Mindara Ramos paksa diorang gali logam tu, abang ingatkan untuk jadikan dia punya army powerful, tapi army dia biasa je pun. Okay, tak adalah powerful sangat pun. Okay, tapi abang rasa sebabnya dia ambil logam berkualiti tinggi. Okay, dan dia hantar ke orang jahat asal ni, orang jahat besar ni. Sama lah juga macam Pak Patu. Okay, Pak Patu gunakan kemilau, logam kemilau tu Pak Patu gunakan untuk buat robot-robot dia, tapi selebihnya Pak Patu hantar kepada orang ni, dan orang ni akan gunakan untuk buat something yang lebih dahsyat. Bayangkan logam yang powerful, yang berkualiti tinggi tu bercampur dengan logam kemilau, mesti something yang powerful lah. Dia boleh buat senjata ke, robot ke, spaceship ke, apa ke, kita tak tahu. Tapi abang rasa
selama beberapa ratus tahun lah, tak tahu berapa lama lah, tapi rasanya 100 tahun ni orang jahat ni dah memang plan untuk takluki galaksi. So maybe dia memang just orang jahat yang nak takluk galaksi. I don't know. Alright, but so far kita kena stop dekat sini sebab teori dah sampai jauh sangat. Okay, so kita tak boleh bincang semua sekali. Abang akan bincang lebih pasal Kaizo, Feng, pasal arc Kaizo dengan Feng dan sebagainya ni dalam video yang akan datang. Kenapa abang rasa selepas ni adalah arc Kaizo dan Feng, dalam video-video akan datang. Tengok macam mana. Apa-apa buat, bakal stop dekat sini. Video dah panjang. Terima kasih sangat kerana menonton. Terima kasih kepada semua members. Sorry lah, bising. Ada orang buat rumah, ada baby dan sebagainya. So yeah, terima kasih kerana menonton sampai tahap ni. Jumpa di video akan datang insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye.